My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji kepada Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Quran, ya, kitab yang tidak ada kebingkukan di dalamnya. Itulah yang kita baca ayat pertama daripada surah Al-Kahfi pada hari Jumaat yang penuh barakah pada hari ini, dan kita ingin teruskan melihat kepada kitab sumber peraturan perlembagaan ini dengan penuh semangat, dengan penuh barakah. Hari Jumaat adalah hari reset, ya, untuk kita rejuvenate, untuk menyegarkan kembali iman kita. Kalau katakan setiap hari kita ada solat, pada setiap minggu ada hari Jumaat, pada setiap tahun kita ada Ramadan, pada sekali dalam kehidupan kita ada apa yang dinamakan sebagai Hajj. Yang kita doa pada Allah Subhanahu taala pada hari ini kita diberkati pada hari Jumaat ini, pada hari-hari seterusnya mendalami halaman 199 bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul, subhanallah. Bertemu lagi kita dengan hari Jumaat Ustaz, ya. Betul, Baru je rasa hari Jumaat itu hari. Betul, ya. Kalau siapa yang baca surah Al-Kahfi tu, dia Betul, kata, kalau kat rumah saya kadang-kadang anak saya dah baca surah Al-Kahfi kan. Itu antara tanda baik ataupun tak baik, okey, tetapi yang pastinya masa tidak menunggu, ya. Kita selalu membaca surah Al-Asr, itu maksudnya demi masa, demi waktu asar, demi sesuatu yang diperah Ustaz, ya. Maksudnya kita kena perah usia kita, dan saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah, kita perah usia kita walaupun mungkin baru berumur belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, ataupun ada yang kata 70, 80 tahun saja, untuk memerah usia di depan Al-Quran, agar Allah nanti tanya apa yang digunakan dengan kehidupan kita selama ini. Kita bolehlah beritahu ada sedikit jus daripada perahan usia kita ini, jus yang ikhlas, amal yang ikhlas yang kita ingin persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini kita ingin menyambung kepada halaman 199. Mari sama-sama kita lihat apakah sinopsisnya. Pada ayat yang ke-73 hingga ayat 74, jihad terhadap orang kafir dan orang munafik serta apakah sebabnya. Ya, kita akan melihat apa sebab perlu diperangi, ya. Sebagaimana kita lihat berkali-kali dalam surah At-Taubah ini, mesejnya amat tegas kepada Nabi, kepada sahabat, dan juga untuk diambil tindakan, dan juga mesej itu tegas kepada kita pada waktu ini untuk memahami mengikut konteks yang tepat. Diikuti pada ayat 75 hingga 78, pendustaan orang munafik, pelanggaran terhadap janji dan kesepakatan serta kisah palsu Sa'labah bin Hatib, ya. Yang ini berkaitan dengan bagaimana orang-orang munafik ini merancang untuk memusnahkan, membunuh Nabi. Mereka melanggar janji, dan apakah kesan daripada perkara tersebut. Disambung dengan ayat yang ke-79, celaan orang munafik terhadap orang mukmin dan tidak ada keampunan bagi mereka, di mana mereka ini suka mengutuk orang-orang yang berjuang, orang yang bersedekah. Kalau sedekahnya sedikit, dia menghina-hinakan. Itu adalah perkara yang Allah ingin ingatkan kepada kita.
untuk sama-sama kita belajar pada hari ini. Maka mari kita sama-sama kita baca daripada ayat 73 hingga 76. Tuan-tuan yang berada di online di Facebook mungkin boleh share ya, kalau katakan belum lagi share, belum lagi kongsi, agar kita dapat sama-sama mengambil istifadah ataupun mengambil faedah manfaat daripada ayat-ayat ini dan sebarkan. Penting untuk disebarkan. Bersama kita Ustaz Tamiz Abdul Rahman. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, yang sedang bersiap-siap barangkali ingin menunaikan solat, saya kita pun akan terus mudah-mudahan Allah SWT permudahkan. InsyaAllah kita nak menyambung halaman hari ini 169. Panjang juga yang kita nak baca ni, ayat yang ke-73 sampai 76. Apa kata? Kita cuba dulu sama-sama kita baca dengan bacaan Murattal Hijaz, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 73 hingga 76, agak panjang Ustaz ya. Alhamdulillah ya, dan harapnya itu adalah sumber pahala Allah ganjarkan dengan cara yang terbaik bersama dengan tuan-tuan yang membaca pada hari Jumaat penuh barakah ini. Wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir, pertama, dan yang keduanya adalah wal munafiqin,
dan orang-orang munafik. Jadi ini adalah satu seruan yang diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi balik daripada perang Tabuk, perang yang mengumpulkan tentera Islam 30,000 melawan tentera Rom, tetapi peperangan itu tidak jadi. Maka mereka balik dengan kemenangan. Balik sahaja ya, mereka ini sudah diseru untuk berperang tetapi tidak jadi perang. Sama macam Fatu Mekah juga Ustaz ya. Diseru untuk berperang sampainya tak boleh diperang ya. Pasal sebenarnya perang bukanlah objektif Islam. Itu penting ya. Kalau katakan orang nak serang, kita kena lindungi, ataupun kalau katakan ia mengacau hak-hak orang lain, maka ia perlu diperangi. Tetapi kalau katakan orang sana tak nak perang, no, kita tidak mahu berperang kerana Islam adalah agama kesejahteraan. Perlu kita penting, saya ulang banyak kali dalam surah At-Taubah ini, satu untuk saya lah kan, pasal kadang-kadang waktu di luar negara dulu orang cakap ayat-ayat surah At-Taubah ni memang saya jam Ustaz. Tak boleh jawab. Ya, pasal apa? Pasal sendiri pun tak belajar ya, bacalah kan, tetapi tak faham. Jadi bila dalam peristiwa September 11 Ustaz, waktu itu saya di sana, orang cakap ayat-ayat inilah semua. Dan baru saya terkenang balik, oh sebenarnya ayat inilah yang ditanya oleh orang Yahudi, orang Kristian yang datang ke Islamic Center tempat saya waktu itu, saya jadi presiden Muslim Student Association. Jadi tanya, kata no tapi tak dapat nak jawab ya. Jadi harapnya ini peringatan untuk saya tuan-tuan sekalian, bahawa dalam baliknya Nabi daripada perang Tabuk itu, Allah menyeru pada Nabi ya, seruan juga untuk kita ya. Bila Allah panggil Nabi itu, kalau kita ikut betul-betul sayang kepada Nabi yang amat pemurah, amat pelembut itu, lemah lembut itu, diseru untuk jahidil kuffar wal munafiqin. Berperanglah ya, berjihadlah kepada kufar wal munafikin. Mungkin lebih tepat istilah terjemahannya, kalau dia amazing ni perangilah, tapi yang lebih tepat adalah bersungguh-sungguh berjihad. Apa maksud jihad? Bersungguh-sungguh untuk melawan orang kafir kalau dah balik perang itu, tetapi bukan berhenti di medan perang sahaja. Perjuangan jihad ini adalah lebih luas lagi daripada medan perang. Maka dalam hal ini jihad bukan spesifiknya perang. Jihad ini contohnya kita bersungguh-sungguh untuk baca Quran, jihad. Bersungguh-sungguh untuk bangun solat, jihad. Bersungguh-sungguh cikgu-cikgu mengajar anak bangsa untuk memahami ilmu, memahami agama, jihad. Kita nak kumpulkan dana untuk bangunkan masjid dan juga hospital, untuk membangunkan rumah membantu orang miskin, jihad. Maka apa-apa sahaja yang boleh menaikkan nama Allah, menaikkan mesej Al-Quran dan juga mesej daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu namanya jihad ya. Maka kalau ada kufar, siapa kufar? Adakah namanya acong saja kafir terus? Bukan. Kufar ini adalah orang yang ada kebenaran dan dia tutup kebenaran tersebut, malah menentang kepada kebenaran, itu namanya kufar. Bukannya kalau kita kawannya, kita namanya acong ya, kemudian kita kata dia kafir, bukan ya. Selagi kita tidak menunaikan tanggungjawab, kita kena faham surah At-Taubah ini turun selepas 20 tahun Nabi berdakwah. 20 tahun tuan-tuan. Jadi maksudnya kalau kita ada acong ya, kalau kita tak pernah pun cakap pasal Islam, pasal tauhid pada dia, seganlah saya, takut dia sensitif. Sebenarnya apa? Sebenarnya bila tak tunaikan tanggungjawab itu, dia tidak digelar sebagai kafir lagi. Tak layak digelar sebagai kafir. Ya, malah mereka boleh dakwa kita pula. Ya, itu yang kita takut tu Ustaz ya. Harapnya saya adalah sikit kawan, saya boleh kongsi-kongsi, Ustaz pun ada Ustaz ya. Tuan-tuan yang berada di rumah yang makin dekat dengan Al-Quran, kita nak share ya. Satu share dekat Facebook dengan orang yang beragama Islam, tapi mesej-mesej yang ada kita nak berkongsi dengan bukan Islam agar mereka sedar kebenaran yang ada. Maka Allah kata kalau mereka ni menentang, kufar ini mereka yang dapat kebenaran menentang kepada Islam, dia tak nak bagi orang Islam sembahyang, tak nak dengar azan, dia kata kalau solat di tempat kerja dia akan buang kerja, itu kufar. Orang begini kita kena berjihad. Bukan perang ya. Kita mesti, kalau perang tu medan perang pakai pedang. Tapi yang ini kalau tidak ada perang, maksudnya kena bersungguh-sungguh untuk berinteraksi dengannya, wal munafiqin, dan juga orang munafik. Dan apakah sikap kita? Waghluz alaihim, iaitu mesti bersifat tegas dan jangan terlampau sensitif pasal hati mereka. Itu penting juga Ustaz. Pasal dulu saya kan, kalau katakan saya nak ceramah kepada ada orang bukan Islam dalam tu, saya segan nak baca Quran Ustaz. Masya-Allah. Saya segan pasal saya rasa nanti dia rasa sensitif, takut dia terasa. Ini sebenarnya siapa yang terasa sepatutnya? Sepatutnya kita yang patut terasa kalau ayat Al-Quran itu tidak didengarkan. Itu namanya waghluz alaihim. Maksudnya bersifat tegas bahawa saya ada kebenaran, saya nak share
ya, dan kalau kamu ada kebenaran tolong beritahu, ya, kalau kamu ada hujah, pasal Islam ini berdiri atas hujah. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, ya. Apa maksudnya? Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi bila Allah bawakan perkara ini, mereka ini sudah melawan, ya, kepada Islam, tapi kufar ini melawan daripada luar, Ustaz, ya. Munafik ini dia boleh melawan daripada dalam. Cara dia macam mana? Kalau kufar ini dia serang pakai pedang, lawan pakai pedang. Tapi munafik ini kadang-kadang dia tak lawan pakai pedang. Dia dah masuk dalam Islam. Orang ni pun namanya Islam tapi dia nak menghancurkan Islam. Dia munafik ada dua. Satu dari segi yang memang jadi spy, yang memang nak menghancurkan Islam dari dalam. Duri dalam daging. Itu nombor satu. Nombor dua ialah munafik yang dimaksudkan ialah kalau orang tu agama Islam tapi ada ciri-ciri malas nak solat, dia suka dia tak nak derma untuk perkara-perkara kebaikan, itu satu lagi munafik. Nabi kata apa? Nak berjuang ini dua-dua kena hadapi. Allah suruh kepada Nabi, kepada kita semua, dan kufar jelas di luar, ya, tetapi munafik ini dia lebih mencabar, Ustaz. Pasal dia ada di sekeliling, ya, zaman Nabi, zaman sahabat, di mana mereka ni malas. Dia kalau ada 4 dalam hadis Nabi itu kan, yang dia bercakap, dia mungkir janji, tidak amanah, menipu, kalau bergaduh suka lama-lama. Sebabnya kalau kita tengok dekat Facebook, kalau ada orang tu orang cakap sikit dia nak bergaduh, kan, dialah yang dan dia dibayar untuk jadi cyber trooper begitu. Orang ini kita doakan agar tidak jadi orang munafik. Ya, pasal apa? Pasal munafik ni dia memang nak bagi sahabat Nabi bergaduh, berpecah, ya. Dia tak suka pasal apa? Kalau berpecah nanti dia boleh main-mainkan, dia pergi ke sana, bagilah harta kat aku, kau bagilah kat aku. Dia ada interest, dia ada keinginan yang tersendiri. Jadi Allah menyatakan ini seburuk-buruk tempat kepada dua kumpulan ini, jadi jangan beri peluang. Apakah sebabnya? Yahlifuna billah, ya, mereka itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersumpah, mereka kata okey, kami tak buat lagi apa kesilapan kami bersama kamu. Maqalu, ya, bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini ada yang bercakap tentang huwa udhun, ya. Mereka ejek Nabi ni, Nabi ni alah. Aku cakap je apa-apa kat dia mesti dengar je, kan? Itu sifat Nabi yang kita kena ambil lah, Ustaz, ya. Maksudnya kita mendengar siapa saja nak bercakap dengan kita, ya. Tetapi dalam masa yang sama Nabi bukan terima semua. Orang munafik dia pergi kutuk Nabi, ya, malah apa yang dibuat? Wa kafaru, ya, ba'da islamihim, mereka kufur setelah Islam, wa hammu bima lam yanalu. Mereka ini ingin sangat apa yang tidak mereka capai. Apa yang mereka tidak capai, mereka nak hancurkan Nabi. Dalam peristiwa Tabuk, Ustaz, ni ketika balik itu Nabi lalu pada satu kawasan, ada golongan munafik itu, dia beberapa belas orang, dia nak pergi cuba bunuh Nabi, tapi Allah bagi tahu wahyu, ya, namanya tersenarai golongan munafik itu. Yang dapat maklumat Nabi beritahu pada Huzaifah dan juga pada Ammar pada waktu itu, Ammar bin Yasir, ya, segera bertindak memukul bahagian depan, ya. Ini dalam peristiwa Tabuk lah, ya. Maksudnya dapat dikalahkan mereka ini. Tapi nak ceritanya, bila ada senarai nama munafik itu, Saidina Umar pun tanya kepada Huzaifah, nama aku ada tak? Subhanallah. Kan? Sahabat-sahabat yang lain pun tanya, nama aku ada tak? Jadi Huzaifah kena simpan pasal rahsia. Jadi tak beritahu namanya, tapi Huzaifah cakap bahawa nama kau tak ada. Tapi nak ceritanya sahabat bimbang, itulah sikap juga yang kita perlu ada, kita bimbang. Kita nampak baca-baca ni ingatkan macam Abdullah bin Ubay bin Salul saja, Ustaz, ya. Tapi khawatir ianya masuk ke dalam diri kita, ya, iaitu apa lagi? Wama naqamu, ya. Dan apakah yang mereka lakukan? Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul. Sekiranya Allah dan Rasul telah melimpahkan kurniaannya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik. Jadi Allah menyatakan mereka itu dendam, padahal Allah telah aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih. Allah dah bagi dah hidayah pada mereka. Fadl yang Allah berikan pada mereka adalah hidayah, dapat rasul, dapat harta ghanimah apa sebagainya selama ini, tapi mereka tak puas hati, Ustaz. Tetap mereka nak intiqam, iaitu mereka masih lagi nak berdendam. Apa masalahnya? Pasal yang isunya tadi, mereka punya imannya itu tidak betul-betul kepada Allah dan Rasul. Tetapi Allah kata fa in yatubu. Ini surah At-Taubah, ya. Garang-garang macam mana pun Allah kata kalau kamu, Allah pujuk. Kalau kamu taubat, lebih baik sebenarnya. Kau dapat bahagia sampai ke syurga, kan, berbanding dengan dapat sikit, talam dua muka, kan, pergi sana dapat sikit, betul dapat sikit, tapi hati tak tentu arah.
Ya, wa in yatawallau yu'adzibuhumullah. Jika kamu berpaling, Allah akan azab di mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia lagi dah ada azab yang pedih, dan di akhirat lagi pedih. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Subhanallah. Di sini ustaz ya. Wa ma lahum fil ard. Di bumi lagi tidak ada pelindung, tidak ada orang nak tolong. Ini kesan orang munafik yang kita kena pastikan jangan sampai ia masuk ke dalam diri kita. Kita rasa macam kalau pergi ke sana bertalam dua muka itu, ya, terutama bab akidah itu, kita rasa macam okey, apa kita ni masyarakat majmuk, kan. Kita ni bercakap dengan orang yang macam-macam kaum. Ya, bercakap dengan semua orang. Nabi bercakap dengan semua orang. Tetapi ideanya ialah jangan sampai kita rasa macam alah, Quran ni tak payah sokong sangatlah. Janganlah Quranik sangat. Kan. Cakap dengan orang bukan Islam ni tak payahlah nak push sangat kepada tauhid. Kalau tak kita, siapa? Kalau tak kita, orang lain ada yang lebih serius untuk menyampaikan mesej agama ini, mesej kebenaran ini. Dan inilah pelajaran sehingga ayat 74 membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan sara ataupun sayara, bermaksud menjadi, kembali, berpindah, berpaling sampai ke destinasi. Inilah yang berulang 29 kali di dalam Al-Quran, dan Allah mengingatkan pada ayat 73 di hujung sekali, wa bi'sal masir. Ini adalah tempat yang seburuk-buruk untuk kembali. Ya, kalau ustaz ya. Ya, betul Ustaz. Pergi hotel. Allah. Ya. Lepas tu anak tu nak duduk hotel ke nak balik rumah Ustaz? Nak duduk Nak, kalau boleh duduk kat hotel tambah, kan? Tambah lagi Kan. Okey. Dan kalau katakan terpaksa baliklah juga, balik ke rumah. Paling kurang pun anak suka. Betul. Tetapi Allah kata kat sini wa bi'sal masir, adalah tempat seburuk-buruknya. Kalau dekat dunia ini terpaksa cari sana cari sini, susah payah, ya. Tetapi bila sampai ke sana lagi payah, kan? Itu adalah perkara yang sebenarnya kalau ikut logik akal orang tak nak. Tetapi orang munafik bila dia tidak nampak kebenaran hakikat ini, maka dia memilih ini Ustaz. Dia rasakan bahawa daripada saya bersusah dekat sini, baik saya susah kat sana kot. Itu cara tak tahulah cara fikir macam tu kan. Tetapi ideanya ialah berbanding dengan saya susah di sini, biarlah saya baik di sana. Jadi alang-alang susah, alang-alang menyeluk pekasam, apa Ustaz? Sampai ke pangkal lengan. Tak tahulah ada ke masuk kan. Pasal nak ceritanya alang-alang buat baik ini, susah sikit, biarlah susah, ya, sampai ke hujung, sampai ke sana terus bahagia untuk terus bersama dengan orang yang beriman. Jadi kita doakan Allah pimpin kita menjadi orang beriman. Kita berehat sebentar, ya, tuan-tuan minum sekejap, ya, dan kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas kekasih kita, junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat banyak-banyak insya-Allah taala saya di penghulu segala hari ini saya. Selalu sekarang dah kerap dapat ke masjid alhamdulillah Ustaz. Sebab selalu kan diwar-warkan ataupun disebut dalam khutbah dan sebagainya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak kan ucapan selawat dan salam Ustaz. Subhanallah. Jadi alhamdulillah kita nak menyambung ulang kaji kita dalam bahagian tajwid pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita berbicara tentang, masih lagi menyambung tentang hukum mim sakinah, hukum mim mati ataupun mim sakinah. Iaitulah dalam Al-Quran, ini sekadar perkongsian, dalam Al-Quran mim sakinah terdapat pada mim mati terdapat pada pertama terdapat pada isim ataupun kata nama. Contoh alhamdu, alhamdulillah kan, alhamdu satu. Kemudian yang kedua terdapat pada fa'il, kata perbuatan. Contohnya iaitu pada an'amta,
allati an'amta, an'amta. Okey, mim mati kat situ. Kemudian yang ketiga terdapat mim mati pada haraf ataupun kata sendi, contohnya amlam, amlam, kan, amlam. Jadi itu antara tiga tempat dalam al-Quran, maksudnya mim sakinah terdapat pada tiga keadaan ini. Dan harus kita ingat juga, mungkin kita boleh ulang kaji sedikit apa nama ni, makhraj huruf mim, tempat keluar huruf mim, iaitulah di khayshum, al-khayshum, makhraj al-khayshum, iaitu pangkal hidung. Khayshum ialah bahagian pangkal hidung dan berfungsi menghasilkan suara sama ada dengung pada huruf nun berbaris dan mim berbaris dengan dengung. Maksudnya ni kita nak kenal pasti tempat keluar suara dengung khayshum, iaitu dua huruf nun dan juga mim. Kan disebut tekanan udara ke pangkal hidung menyebabkan terhasil suara dengung. Tu ni tekanan udara ke pangkal hidung, kan. Cuba tuan-tuan buat kan, tu maksudnya nak kongsi kat sini, nak berlatih dekat sini, apa nama ni, makhraj huruf mim. Nak latihan lah, ulang kaji. Macam kat sini ada anna, inna, amma, imma, ummu, mi, tu kan. Jadi subhanallah, boleh tengok gambar rajah itu kan, pangkal tekanan udara ke pangkal hidung, pangkal hidung. Jadi boleh berlatih kan, hidung kita tu boleh berlatih bunyi mim dia, an, kan. Jadi itulah sebagai ulang kaji kita, tiga keadaan tadi, huruf mim mati tadi, mim dan mati. Kita ulang kaji sikit tempat mim keluar nun dengan mim tu kan. Nah, khayshum. Terima kasih diucapkan Ustaz Tarmizi, ya, mim Ustaz ya. Mim hari ini ya, pada Fahmi kan. Fahmi. Fazrul Fahmi. Mi ya. Tarmizi. Mi ya. Okey. Sedap makan mi goreng ni. Allahu akbar. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi kita teruskan ya, pada ayat sebentar tadi sudah pun kita melihat pada dua ayat kita sudah tadaburkan Ustaz ya. Kita lihat sedikit maklumat info untuk kita fahami konteks ayat ini, untuk kita jadikan sebagai pelajaran bahawa di hujung ayat 74, wama lahum fil ard, di dunia ini sahaja pun ya, pasal orang munafik ni dia suka bab-bab dunia kan. Dia kalau boleh dia nak ada orang yang recommend dia. Betul. Dia kalau boleh dia nak dapat orang yang tolong dia, dapat lebih banyak harta ya, tanpa mengikut jalan yang diizinkan. Maka Allah kata wama lahum fil ard, di dunia lagi mereka dah tak dapat dah, orang kecam mereka. Mengapa? Kerana talam 2, 3, 4, 5 muka yang ada pada mereka. Wa minhum ya, salah seorang daripada, ada satu peristiwa ya, iaitu Tha'labah bin Hatib ya, iaitu orang yang munafik ini. Dia kata apa? Dia berjanji pada Allah. Dia kata dia akan berjuang betul-betul ni. La in atana, jika Allah bagilah saya ni macam-macam harta kekurniaan ini, ada dua perkara yang dia nak buat. Lanasaddaqanna ya, aku akan benar-benar akan bersedekah membenarkan keimanan perjuangan, walanakunanna minas salihin, aku akan buat baik. Dia kalau kata apa istilahnya, la in atana, dia kalau ni dalam hidup kita ini banyak sifat orang munafik sebenarnya. Nauzubillah min zalik. Iaitu apa? Kalau saya ada duit banyak, nanti saya nak baca Quran. Kan. Kalau sekarang ni sibuk Ustaz, kan. Kalau dia ada dah semua dah okey, nanti saya baca Quran. Kalau ini sebenarnya adalah perkataan yang Allah bongkar, ini sifat orang munafik. Ya. Yang kita harapkan kita tak jadi begitu. Falamma atahum ya, iaitu apabila dia telah berikan kepada mereka min fadlih, daripada kurniaannya, harta, pangkat, apa sebagainya. Yang pertama bakhilu, mereka kedekut. Tadi kata nak berderma kan, kata nak bersedekah, dia akan kedekut ya, untuk berinfak dan menyambungkan silaturahim. Dan yang keduanya watawallau wahum mu'ridun, iaitu mereka ini berpaling daripada Allah. Awalnya nak kata jadi orang soleh, nak buat amal apa sebagainya, tapi ialah manis di mulut saja Ustaz. Dia bukan nak buat betul-betul yang datang daripada hati. Kesan daripada perkara ini apa? Jom kita baca daripada ayat 77. Tadi Ustaz baca sampai 76. Jom kita sambung 77 hingga 79. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Tadi kita baca apa nama ni, Hijaz. Kita nak sama-sama tuan-tuan dan puan-puan hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Doakan anak-anak kita yang menduduki periksa SPM dan sebagainya.
apa nama ni, bukan bakal ada cucu-cucu yang duduki peperiksaan, dan doakan juga mudah-mudahan Allah berkati kita dalam Rajab ini, apa nama ni, dan juga bulan Syaban nanti, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Jom kita baca dengan tadi Hijaz, kita cuba jiarkah pula sah. Boleh insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 77 sehingga 79 saya. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah ayat 77 hingga 79 menyambung kepada apakah kesan daripada sifat-sifat orang munafik, ya, apabila mereka kata kalau katakan kami diberi harta, kalau kami diberikan lebih banyak lagi kemudahan, pangkat, dari segi kuasa apa sebagainya, kami pasti akan buat yang pertama sedekah, ya, untuk membenarkan keimanan mereka, dan juga beramal soleh. Walanakunanna minas solihin, bukan sekadar beramal soleh tetapi jadi orang yang soleh, maksudnya buat segala kebaikan. Tetapi apabila datang perkara tersebut, dah diberikan harta, diberikan kemudahan ustaz, ya, dia jadi tiga perkara, bakhilu wa tawallau dan mu'ridun, ya, iaitu yang pertama mereka bakhil, mereka kedekut, dia kira-kira dulu tak naklah saya pergi derma, nanti habis pula harta saya, yang pertama. Yang kedua ialah wa tawallau, iaitu mereka berpaling, mereka tidak mahu ikut seruan ataupun arahan daripada nabi ataupun arahan daripada Allah SWT. Dan yang ketiga mu'ridun, ini maksudnya mereka jadi orang yang acuh tak acuh dengan apa yang Allah perintahkan, dan malah mereka ini menentang kepada agama Allah. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana seorang yang Islam pun boleh menentang Islam, Ustaz. Betul. Langkah pertama, kedekut. Masya-Allah. Kedekut. Mengapa dia kedekut? Pasal dia punya fokusnya adalah harta. Kalau saya dapat duit, saya dapat banyak komisen, saya dapat banyak, okey, saya akan tolong, kan. Kalau tak dapat, bye-bye. Kan. Jadi dia bakhil dengan masa yang ada, dengan potensi yang ada, dan malah bila dah dapat tu dia tidak mahu berikan, dan itu menyebabkan akhirnya dia akan berpaling. Pasal orang yang bakhil, dia bila dah bakhil ustaz, ya, dia tengok pada tempat yang ada bahagian dia saja. Tak ada, no way, kan. Jadi ini yang kita kena ingatkan bersama, bahawa kita jangan jadi bakhil. Ada, kita cuba bagi yang terbaik dalam perjuangan Islam ini, kerana ia membawa pada berpaling dan akhirnya jadi acuh tak acuh, dan menyebabkan orang itu mungkin menjadi mu'ridun, yang menentang agama Allah SWT. Maka daripada tiga perkara ini Allah kata apa? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim.
kesan daripada tiga perkara itu tuan-tuan sekalian, dia menyebabkan apa? Dia menjadikan nifak ini masuk ke dalam hati mereka. Macam ini hati, nifak tu ikut pada hati itu. Ya, maksudnya ialah sifat munafik itu akan diikuti ataupun mengikut kepada orang yang buat perkara tersebut. Allah memberi penerangan ini agar kita kalau nak tahu macam mana tiba-tiba orang tu boleh jadi munafik, pasal awalnya itu fokusnya dah lari. Lari hanya kepada dapat untuk diri sendiri, untuk kesenangan diri, susah sikit dia tak nak. Ya, dan akhirnya dia menyebabkan bakhil, berpaling dan juga menentang agama Allah. Jadi ayat 77, apabila maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sehingga pada waktu mereka menemuinya, kerana mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga kerana mereka selalu berdusta. Apa janji mereka? Janji kalau saya dapat banyak duit nanti saya nak derma. Kalau saya senang nanti saya nak berbuat amal soleh. Nanti saya dah pencen nanti saya nak buat ini. Dia nanti itu tidak menyebabkan, kalau tidak ditunaikan janji itu, boleh kalau katakan sibuk sangat nanti kan, tetapi kalau katakan dah sampai waktu itu pun tak buat juga, itu ada tanda-tanda yang bahaya Ustaz ya. Yang pertama apa? Kerana mereka menyalahi kepada janji, dan keduanya kerana dalam hati menyatakan tak penting kot kan, solat awal waktu ataupun baca Quran ataupun nak derma, alah dah. Dulu saya dah penat dah berjuang contohnya, sekarang saya bagi pada orang muda contohnya. Perkataan-perkataan itu kita kena jaga, khuatir ia adalah tanda mendustakan kepada janji yang telah dilaksanakan. Allah kata apa pada ayat 78? Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui sirrahum wa najwahum? Allah mengetahui rahsia dan juga najwa. Najwa Ustaz, nama najwa ada kan? Najwa maksud asalnya ialah perbicaraan rahsia, mesyuarat rahsia. Ada najwa yang dibenarkan untuk membuat kebaikan. Tapi kalau najwa itu untuk cancel balik, kita dah rancang meeting nak buat A B C baik, nak cancel kan, kita patut menghancurkan. Itu nama najwa yang tidak dibenarkan. Allah kata Allah tahu, wa annallaha allamul ghuyub, Allah tahu segala-gala apa yang di perkara ghaib. Bila Allah tahu ini, nak cerita bahawa kalau orang beriman, dia akan takut bahawa Allah menyaksikan semua perbicaraan dan rahsia-rahsia itu. Dia takut terbongkar misalnya. Tapi kalau katakan orang yang tidak beriman sangat, dia kata apa aku kisah kan, bongkar-bongkarlah. Tapi kalau kena bongkar dekat Facebook ke dekat dalam surat khabar, kena pakai baju oranye contohnya, waktu itu malu Ustaz. Ada kawan saya bila dia bukan dia tak salah pun, tapi dia kena kecam saja pun darah tinggi masuk hospital. Allahuakbar kan. Apatah lagi kalau katakan Allah bongkar. Allah bongkar, tidak ada siapa yang boleh menghalang daripada pembongkaran tersebut. Dan ini yang kita belajar, alladzina yalmizunal mutawwi'in. Ini kita nak minta baca sekali lagi Ustaz. Tentang ciri orang munafik satu lagi, kita nak elakkan jangan sampai kita buat apa yang ada pada ayat 79 ini. Silakan. Baik, kita nak baca Ustaz. Kita nak baca ayat yang terakhir di halaman ini 109 ini, ayat yang ke-79. Jom kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah ayat 79. Allah mengingatkan tentang sifat orang munafik. Menarik Ustaz ya. Ayat 77 cerita pasal orang munafik, tiba-tiba ayat 78 terus Allah cakap tentang Allah ni mengetahui perkara ghaib, masuk balik sifat orang munafik. Ya, pasal apa? Pasal orang munafik merasakan bahawa Allah tak tahu. Ataupun apa aku kisah. Kan? Pasal mengapa dia jadi apa aku kisah? Pasal awalnya dia bakhil.
Bakhil membawa kepada berpaling, membawa kepada apa aku kisah, mu'ridun. Orang yang istilah dalam surah Az-Zukhruf tu, ma'isyatan dangka, ataupun kalau wa may ya'shu an zikri, kan maksudnya bila seseorang itu rabun daripada mengingati Allah, maka dia akan rasa acuh tak acuh aja dengan apa yang disampaikan. Tetapi kalau dia faham, dia tahu ayah dia kata abah tengok kamu, kan. Kalau dia rasa acuh, ya, dia akan rasa oh lama abah tahulah saya, kan. Tapi kalau dia rasa dia tak kisah apa yang abah cakap tadi tu, dia buat jelah apa yang dia nak buat. Jadi itu idea tentang bagaimana manusia, psikologi manusia. Dan dalam ayat yang ke-78 ni, psikologi bagi orang munafik dia suka kutuk orang, Ustaz. Dia suka kutuk orang. Dia kalau orang yang berderma, ya, al-mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat, dia derma secara sukarela, dia kutuk. Lah nak derma-derma, nak berjuang konon, kan. Yang pertama, yang kedua, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dia mengutuk kepada orang-orang yang tak ada apa-apa sangat. Ada sahabat yang dia dapat sikit income, dapat sikit gaji, dia bagi 50% kepada keluarganya, 50% kepada perjuangan, tapi tak berapa banyak sangat. Jadi dia kata ini yang akan mengalahkan tentera Rom. Sampai tahap begitu sekali dia kutuk kepada orang-orang yang ini. Malah kat sini istilahnya menarik, la yajiduna illa juhdahum. Tidak ada kecuali apa yang ada di juhdahum ini, tenaga mereka. Dia tak ada apa-apa, tenaga je yang boleh diberikan. Jadi dikutuk oleh orang munafik ini. Jadi ceritanya ialah kata kita kat masjid ustaznya, ada orang dia boleh bagi banyak derma. Ada orang dia tak mampu bagi derma, dia boleh cuci tandas. Semua itu kalau yang banyak bagi itu sedekah, kalau yang boleh bagi tenaganya itu adalah juhdahum. Dia punya kesungguhannya itu, di antaranya Abu Aqil Al-Arashi pada waktu itulah, ya. Maka jangan kutuk ataupun pandang sebelah mata, alah bersih tandas. Kalau tak ada orang bersih tandas ustaznya, kalau tak ada orang yang nak pergi susun kerusi, yang pergi mop lantai, kalau tak ada orang yang nak pergi macam-macam, di rumah pun sama juga, ya. Semua orang penting. Ya, suami kalau katakan cari nafkah, cari duit, ibu yang uruskan rumah, yang bersihkan pinggan mangkuk adik-beradik apa sebagainya, jangan pandang enteng kepada orang lain yang buat baik. Ya, kerana apa? Bila kita dah mula pandang ringan dan malah kita kutuk pula, lah basuh pinggan je pun, kan. Khawatir nanti termasuk perkataan yalmizun. Dan apa yang mereka buat, istilahnya fayaskharuna minhum, mereka memperli, maka Allah akan perli balik, Allah akan hina balik mereka. Walahum adzabun alim, ada azab yang sengsara kepada orang-orang yang suka perli, yang suka kutuk ini. Kita kena ajar dalam rumah. Adik buat, dia mungkin angkat baju selai je Ustaz. Selai. Yang abang ni angkat satu bakul, kan, dia akan cakap pada adiknya, alah kau selai je pun. Jangan dikutuk, ya, tetapi diucapkan terima kasih, kerana khawatir benda-benda ini kecil-kecil ni Ustaz, dia membina rasa nifaq, rasa diri bagus, dan akhirnya merosakkan sebuah keluarga. Membawa pada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, kita lihat resolusi kita bertegas dengan orang yang kufur, memusuhi Islam. Yang kedua, jangan menghina dan mencela agama Allah dalam apa jua aspek, kerana ia menghalang hidayah. Dan yang ketiga, berinfak dan beramal dengan apa yang ada. Jangan nanti lebih banyak baru beramal, yang dinyatakan oleh orang munafik pada ayat 75. Kita berdoa Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, kita menjadi orang yang tidak bakhil dalam kehidupan kita. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, ya. Setiap hari kita tidak bakhil, Ustaz, ya. Kita menderma. Kalau tuan-tuan tidak ada tempat lain, tabung gerakan Al-Quran tuan-tuan sampaikan. Kita ingin banyakkan lagi kesedaran Al-Quran ini untuk sama-sama kita ini tidak bakhil, tidak berpaling dan tidak menjadi acuh tak acuh, alah semalam saya dah derma, hari ni tak payah, kan. Bukan itu, kerana khawatir ia akan menyebabkan perasaan nifak itu mula masuk ke dalam diri kita. Kita bertemu kembali dalam jam 5 petang, 10 malam, 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas, mendoakan tuan-tuan terus memberi untuk kita menjauhkan sifat nifak, berjuang hingga ke syurga. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Rahmati kami dengan Quran, jadikan ia imam kami, petunjuk dan rahmat Allah. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.